Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah suruh Anwar Ibrahim menjelaskan bagaimana ia boleh diangkat menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Ini kerana banyak soalan telah timbul dan perkara yang penting sekali dijelaskan ialah bagaimana Agong telah move the goalpost. Apabila ada tuduhan seseorang pengadil ataupun referee telah move the goalpost, maka ini satu tuduhan yang sangat-sangat serius. Ini bermakna referee atau pengadil tersebut telah main kotor untuk membantu pasukan yang kalah untuk memenangi pertandingan. Apabila sesuatu pasukan sedang memenangi pertandingan dan referee atau pengadil move the goalpost, maka yang kalah akan menang dan yang menang akan kalah. Dan apabila Agong dituduh membuat demikian, ini reflect very badly. Ini memberi imej yang sangat-sangat tidak baik kepada Agong. Jadi feedback yang Agong telah terima atau Istana Negara telah terima ialah banyak kritikan terhadap Agong. Tetapi oleh kerana undang-undang Malaysia ni tidak membenar seseorang tu mengkritik Agong, ia akan menjadi satu jenayah, a crime of sedition kalau kita kritik Agong. Walaupun di dalam Islam ianya tidak menghalang kita mengkritik pemimpin, tapi tindakan yang akan diambil oleh polis terhadap orang yang mengkritik Agong, maka ramai tak berani buka mulut. Tetapi tidak semestinya tidak ada boleh dikatakan dissatisfaction atau perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Kalau kita buat survey, dan survey sedang dijalankan sekarang, boleh dikatakan faktor yang utama, the main factor, sebab apa UMNO kalah teruk di dalam pilihan raya ialah kerana mereka reject Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid Hamidi was rejected bukan saja oleh pengundi biasa, tetapi ahli-ahli UMNO. Ramai ahli UMNO tidak mengundi untuk UMNO oleh kerana mereka tak mau terima Ahmad Zahid Hamidi. So UMNO lost a lot of votes from his own members because of Zahid Hamidi. Mereka nak Zahid Hamidi ni letak jawatan. Mereka nak Zahid Hamidi undur dan serah jawatan presiden tu kepada orang baru. Dan apabila Zahid Hamidi bertindak untuk mencantas atau untuk pancung mereka yang tak sokong dia, ini membuat keadaan lagi teruk. Dan apabila UMNO kalah teruk dan Zahid Hamidi bawa UMNO atau Barisan Nasional untuk menyertai kerajaan Pakatan Harapan, maka ini boleh dikatakan the last coffin in the last nail in UMNO's coffin. Ini maknanya selagi Zahid Hamidi ada di dalam UMNO, selagi itulah UMNO tidak akan kembali, tidak akan naik semula. So that is a very serious problem. Dan sekarang ni Zahid Hamidi pula yang membantu Anwar menjadi Perdana Menteri, membantu Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Dan Zahid Hamidi kata ini titah Agong. Zahid Hamidi salahkan Agong. Zahid Hamidi kata Agong yang perintah, Agong yang titah untuk Barisan Nasional menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri. So maknanya ini bukan kehendak UMNO. Ini bukan kehendak ahli atau pemimpin UMNO. Ini kehendak Agong. Agong yang nak Barisan Nasional dan UMNO
menyokong Anwar Ibrahim. So ini merosakkan keadaan, memburukkan keadaan lebih lagi. Bermaknanya kalau bukan pasal UMNO, kalau bukan pasal Agong, UMNO tak sokong Anwar. Is that the message Zahid Hamidi bagi? UMNO yang sebenar tak sokong Anwar, Barisan tak sokong Anwar, tapi kerana dititah oleh Agong, jadi kita terpaksa sokong Anwar. Suka tak suka, we have no choice. This is what Agong wants. This is not what UMNO wants. Bukan saya yang nak sokong Anwar. Bukan parti saya yang nak sokong Anwar. Agong yang nak sokong Anwar. Jadi oleh kerana Agong dah titah, Agong dah perintah, suka tak suka, saya terpaksa sokong Anwar. UMNO terpaksa sokong Anwar. That is the message Zahid Hamidi bagi. Dan yang menjadi perkara utama ialah Agong telah beri hingga pukul 2 petang. Pukul 2 petang hari Isnin. Sesiapa nak jadi Perdana Menteri, sila kemukakan bukti bahawasanya awak mendapat sokongan majoriti. Proof you have the majority support. Pukul 2 petang is the deadline pada hari Isnin. Muhyiddin Yassin met the deadline. Muhyiddin Yassin telah patuhi titah tuanku, iaitu pukul 2 petang hari Isnin kemukakan bukti. Muhyiddin telah kemukakan bukti, iaitu 115 ahli parlimen menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. You ask for the proof, you bagi pukul 2 petang hari Isnin, pukul 2 petang hari Isnin, I gave you the proof. Dengan tidak ada apa-apa penjelasan, dengan tidak ada apa-apa sebab, suddenly pukul 2 petang tu hari Senin ditunda kepada hari Selasa. Postpone 24 jam. Sebab apa? What's the reason? You sudah bagi deadline. The deadline is pukul 2 petang hari Senin. I met your deadline. Saya patuhi deadline tersebut. Saya telah buktikan yang saya ada majoriti. Suddenly dengan tidak ada sebab, awak postpone deadline lagi 24 jam. Why? Seorang saja yang telah membuktikan pada hari Senin, iaitu Muhyiddin. Anwar gagal. Anwar tak berjaya membuktikan yang dia mendapat majoriti. Bermaknanya, pada hari Isnin pukul 2 petang, the deadline close, sepatutnya Muhyiddin jadi Perdana Menteri. That's it. Tapi Agong postpone lagi 24 jam dengan tidak ada sebab. Lepas tu postpone lagi 1 hari. Akhirnya, hari keempat Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Anwar berjaya ke tidak membuktikan dia ada majoriti? Bila Anwar sudah angkat sumpah jadi Perdana Menteri, dia buat pengumuman kepada media yang dalam satu masa dia akan membuktikan dia ada majoriti. Bermaknanya Anwar confess, Anwar mengaku dia tidak mempunyai majoriti. Pada masa dia angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dia tidak ada majoriti. Tapi given time, bagi masa, dia akan membuktikan dia ada majoriti. Sebab apa nak bagi masa? Why give time? Sepatutnya apabila you angkat sumpah jadi Perdana Menteri, masa tu you sudah buktikan yang you ada majoriti. You ada sekurang-kurang 112 kerusi parlimen atau lebih. Sebab apa you perlu masa dan akan membuktikan after that? So ini orang banyak tertanya, dan sekarang orang duk kata nombor satu, sebab apa deadline tu Agong yang bagi, bukan orang lain bagi. Agong yang bagi deadline. Bila Muhyiddin dapat membuktikan mengikut deadline tersebut, awak tak terima. Oleh kerana Muhyiddin berjaya membuktikan Anwar gagal. Dan awak memberi extension lepas sehari, hingga hari Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, masih belum lagi. Anwar belum lagi membuktikan. Which means Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri sebagai minority Prime Minister. Bukan majority. Dan for sure, bukan Perdana Menteri kerajaan